Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Pak Mawar pada hari ini? Saya harap semua telah bersedia untuk belajar sesi PDPR sejarah pada hari ini. Jom kita lihat apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Tapi sebelum kita belajar, pastikan kita telah bersedia untuk baca doa. Doa sebelum belajar. Polisi tinggal laku. Jaga adab-adab ketika belajar. Walaupun cikgu tak nampak, cikgu tahu kamu belajar dan pastikan dalam keadaan diri dah sihat, selamat, dah mandi pagi supaya kita ada serta bersih, sentiasa bermotivasilah untuk meneruskan aktiviti PDPR kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada PBD, pentaksiran bilik belajar, di mana PBD ini sangat penting, di mana cikgu akan menilai kamu melalui soalan-soalan yang dikemukakan dan juga hasil kerja yang kamu hantar pada cikgu nanti. Baik, ini apa? Gambar apa, bendera negeri mana, logo negeri mana dan apa yang terdapat pada logo tersebut. Ya, jadi sekiranya kamu jawab Melaka, betul lah sebab ada dah tertulis pada logo ni adalah perkataan Melaka. Apa kaitan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Mungkin ada yang ingat tajuk-tajuk sebelum ini kita telah belajar. Sebelum ini kita masih lagi belajar mengenai tajuk tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Tapi pada hari ini kita nak fokuskan kepada sejarah para semiwara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Itu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di mana saya nak semua murid dapat mengetahui dan memahami sejarah para miswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dari segi kriteria kejayaan, saya dapat yang pertama, menyatakan latar belakang para miswara. Yang kedua, menceritakan sejarah pengembaraan para miswara. Yang ketiga, menyatakan sejarah pembukaan negeri Melaka. Kita nak tengok macam mana, siapa para miswara ni, bagaimana sejarah dia, asal-usul dia dan bagaimana dia membuka negeri Melaka. Baik, berdasarkan buku teks, saya harap semua ada buku teks lah di tangan masing-masing. Boleh lihat muka surat 122 dan 123. Di situ dinyatakan kita akan belajar mengenai kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka dan juga latar belakang para miswara. Baik, tengok muka surat 122. Kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka ni itu sumber mengenai sejarah yang kita nak tahulah mengenai negeri Melaka. Pertama, sumber dia daripada buku Salatus Salatin yang menceritakan mengenai Sultan Iskandar Shah adalah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Lepas itu daripada sumber Oriental, buku-buku, nama-nama buku yang menceritakan mengenai sejarah negeri Melaka. Baik. Kita lihat muka 123 pula, iaitu latar belakang para miswara ni. Latar belakang dia, kita tengok. Para miswara ni merupakan putera raja kerajaan Melayu dari Palembang. Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana para miswara cuba membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Dan sebelum ni kan kita dah belajar kerajaan Melayu awal kan, Majapahit, Palembang, dan sebagainya lah. Jadi, para miswara ni bersama-sama dengan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Temasek tu adalah nama lama bagi Singapura. Serunya, pengalaman para miswara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikut yang setia. Maknanya orang suka dengan dia ni dan mereka akan ikut ke mana para miswara pergi. Itu latar belakang para miswara. Masa ni para miswara ni tak beragama Islam lagi. Jadi dia dengan pengikut dia keluar daripada Palembang menuju ke Temasek. Kerana apa? Kerana mereka diserang oleh kerajaan Majapahit. Baik, kalau kita tengok seterusnya, muka surat 124 pula, di mana di sini bermula pengembaraan para miswara membina kerajaan. Apa yang berlaku semasa dia meninggalkan negara Palembang, negeri dia lah. Selepas meninggalkan Palembang, para miswara bersama-sama dengan pengikutnya melalui pengembaraan yang penuh cabaran sehingga tiba di Temasek.
Para Suara dan pengikutnya menaiki kapal menuju ke Temasek dan bertemu dengan Temagi. Temagi merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasek. Okey, dia pun datang dan menghadap. Kedatangan para Suara disambut baik oleh Temagi. Para Suara diizinkan oleh Temagi untuk menetap di Temasek. Ini ilustrasi iaitu gambaran yang diberikan oleh penulis buku ni. Baik, para pesuara mendapati Temasek sesuai untuk dijadikan kerajaan kerana kedudukannya yang strategik. Okey, para pesuara merancang serangan ke atas Temagi tetapi kerana para pesuara hendak menjadi pemerintah Temasek. Hal ini menyebabkan Temagi dibunuh. Okey. Cis berani mereka membunuh Temagi. Beta sebagai pemerintah Siam harus menuntut bela. Hutang darah dibayar dengan darah. Jadi kerajaan Siam ni bila dia tahu Temagi telah dibunuh oleh para Visuara, maka dia menyiapkan kelengkapan peperangan untuk menyerang para Visuara di Temasek. Setelah mengetahui serangan Siam, para Visuara berundur ke Muar bersama-sama dengan pengikutnya. Bila dia dengar kerajaan Siam, Raja Siam nak serang Temasek sebab dia bunuh Temagi, maka dia pun berundurlah ke Muar. Baik. Banyaknya biawak di sini, beta rasa tidak sesuai tempat ini dijadikan pusat pemerintahan. Masa mereka sampai ke Muar lah, mereka bercakap-cakap kan sampai tebing sungai dan sebagainya. Ampun tuanku, benar titah tuanku, mari kita mencari tempat yang lain. Banyak sangat biawak, jadi dia rasa tempat tak sesuai dan jadikan kerajaan. Maka para sahabat dan pengikutnya meninggalkan Muar dan meneruskan perjalanan ke Sening Ujung. Sampai ke Sungai Ujung, sampai ke Negeri Sembilan pula. Para Visuara melantik seorang wakil pemerintah di Sening Ujung. Dia kira makna dilantik untuk mencari tempat yang sesuai ni. Okey. Baik. Terusnya kita lihat. Bagaimana tadi kan sampai dekat Muar. Bagaimana Melaka ni nak dibuka nanti. Okey. Kebijaksanaan para Visuara sebagai tokoh terbilang terbukti bila beliau memilih berjaya memilih tempat yang baik untuk membuka sebuah kerajaan baru. Okey. Tadi kan dia sampai kat Muar. Lepas tu dia rasa tak sesuai dan mereka bergerak lagi, jalan lagi, menyusur sungai tu kan. Okey, para Suara dan pengikutnya berlayar lagi meninggalkan Sening Ujung dan sampai ke muara Sungai Bertam. Para Visuara ternampak sebuah perkampungan nelayan lalu singgah di situ. Okey, para Suara dan pengikutnya keluar berburu. Para Suara menyaksikan anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Para Visuara berpendapat tempat itu sungguh bertuah dan sesuai dijadikan kerajaan apabila melihat seekor haiwan yang kecil berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar. Para Visuara mengambil keputusan untuk membuka sebuah kerajaan baru sempena dengan nama Pokok Melaka, tempat baginda bersandar. Okay, dia berehat, dia duduk bawah sebuah pokok. Tengah berehat tu dia nampak seekor pelanduk putih tendang anjing dia. Maka anjing dia jatuh dalam sungai. Maka dia rasa, tempat ni bagus untuk jadikan sebuah kerajaan. Itulah asal-usul macam mana para Visuara boleh membuka negeri Melaka. Okay, sebab dia ambil nama mengenai sempena Pokok Melaka. Sebab dia berehat tu. Itulah asal-usul nama negeri Melaka. Baik. Okey, ni tengok asal-usul Melaka, nama negeri Melaka dari banyaklah sumber dia ya. Kita tu Pokok Melaka, contohlah tu Pokok Melaka ya. Baik, kalau kamu jumpa, kamu tengok betul tak pokok tu sama tak dengan kita nampak kat luar ni. Baik, Melaka dikenali dengan pelbagai nama yang diperoleh daripada pelbagai sumber. Antara sumber yang merekodkan asal-usul nama Melaka termasuklah sumber tempatan India, Arab dan Barat. Baik, kita lihat dulu daripada sumber Sulalatus Salatin, buku yang ditulis oleh Ihsan Ahmad ni, menceritakan bahawa nama Melaka berasal daripada Pokok Melaka, tempat para Visuara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjing je. Itu daripada buku penulis ni. Okay, yang kedua pula daripada sumber Arab. Sumber Arab menyebut Melaka sebagai Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Okay. Yang ketiga, sumber daripada India. Sumber India mengikut mitos Hindu menyatakan Melaka disebut Amalaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Okay, yang keempat, sumber Oriental, di mana nama Melaka ni berasal daripada perkataan Malaka yang bermaksud tempat perlindungan. Okay,
Jadi kepelbagaian sumber yang merekodkan asal-usul nama Melaka ni membuktikan Melaka sebagai pusat pertemuan pelbagai bangsa dari seluruh dunia. Pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan selepasnya. Kita perlu bersyukurlah dan bahagialah warisan-warisan yang terdapat di Melaka. Kalau kita pergi negeri Melaka kan, kita tengok macam-macam warisan yang ada di situ. Melaka terkenal pada zaman pada abad ke-15 sehinggalah Melaka dijajah oleh Portugis. Okey, itu adalah tajuk yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, kita macam mana latar belakang para visuara. Lepas tu macam mana kisah pengembaraan dia. Lepas tu macam mana dia boleh sampai ke Muar, ke negeri Melaka, bagaimana dia berikan nama Melaka dan dibuka negeri Melaka sehinggalah menjadi sebuah pelabuhan yang terkenal pada masa itu. Itulah tajuk kemahiran yang kita belajar pada hari ini. Jadi aksi kamu yang pertama, saya dapat menyatakan latar belakang para visuara. Maknanya beliau merupakan seorang putera raja daripada Palembang. Keluar daripada Palembang, melarikan diri kerana negeri beliau tu diserang oleh Majapahit. Kemudian beliau bersama pengikut beliau dapat ke Temasek. Di Temasek beliau bunuh Temagi pula. Orang utusan Siam. Kan? Lepas tu dia larikan diri pula. Lepas tu sampai ke Sungai Ujung. Lepas tu sampailah ke Melaka. Itulah proses ataupun carta alih bagaimana para suara daripada seorang putera raja daripada Palembang dapat sampai ke tanah Melayu ni dan buka negeri Melaka. Okey, jadi tugasan kamu pada hari ini ialah tulis sejarah pembukaan negeri Melaka dalam bentuk peta pemikiran yang sesuai. Biasanya kalau carta alih apa yang kita kalau ada aliran pergerakan tu kita sesuai pakai guna peta apa? Peta alih ke, peta buih ke kan? Yang sesuai. Okey. Yang kedua, siapkan latihan pengukuhan yang terdapat dalam buku kerja sejarah, muka surat 59 dan 60. Tapi, kamu pastikanlah diri kamu tu pada hari ini yang mengikuti PDPR ni ke ataupun lewat sikit, pastikan kamu isilah link kehadiran. Siapkan kerja-kerja yang cikgu beri ni. Tahniahlah cikgu ucapkan kerana kamu berjaya belajar pada hari ini dan mengikuti sesi PDF ini dengan baik. Kalau siap, boleh post kerja kamu tu dalam grup Telegram sejarah kita. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.